عنا من أحبابك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang saya hormati lagi saya muliakan sahabat saya Tuan Haji Samsudin bin Haji Awaluddin, Imam Satu Masjid At-Taqwa serta barisan dari jawatan kuasa serta pegawai-pegawai masjid, pimpinan masyarakat, para guru serta pendidik yang berjasa lagi dikasihi, tuan-tuan dan puan-puan, para tetamu Allah yang dihormati lagi dirahmati, duyufur rahman rahimakumullah. Alhamdulillah, merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada Sabtu yang awal di bulan Muharram 1442 Hijrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita telah berlalu setahun yang sudah dan memberikan kita kemaafan serta keampunan di atas keterlanjuran dan kesilapan dosa yang pasti dalam kehidupan kita ini sebagai manusia yang tidak akan lari daripada membuat silap. Rahmat kepada orang yang tersilap dan berdosa itu ialah apabila mana dia bertaubat dan memperbaiki keadaan, dan kita bermohon kepada Allah semoga dikurniakan kekuatan dan daya tahan untuk menangkis dan menafikan hasutan iblis dan syaitan serta desakan nafsu kita sendiri untuk menghalang kita daripada melakukan kebaikan dan beribadah kepada Allah, dan semoga kita dapat melaksanakan ibadah itu dalam keadaan jujur, ikhlas, yakin dan percaya, dan mudah-mudahan kita akan membentuk sifat takwa, kerana orang-orang yang bertakwa itu disediakan tempatnya di akhirat kelak ialah syurga. Uiddat lil muttaqin, syurga itu yang mengalir sungai di bawahnya disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan segala pengibadatan kita, amalan kita, kehidupan kita menjuruskan kepada pembikinan dan kemenjadian kita sebagai manusia yang bertakwa dan orang yang ihsan dalam kehidupan dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai suatu mengorak langkah pada tahun baru ini, kita menyambung kembali pembacaan kitab Mau'izatul Mukminin, kitab memperkatakan sabar dan syukur. Kita telah pun rentasi perbincangan pada minggu lalu berkenaan dengan perkara-perkara dugaan yang sampai kepada kita yang tak dapat kita nak elak, bukan ikhtiar kita, tetapi bila berlakunya kita mempunyai ikhtiar dan pilihan. Kita ada ikhtiar dan pilihan. Sebagaimana contohnya ialah kalau kita ni tuan-tuan, kalau kita diuji dengan kemalangan, maka menguruskan kemalangan itu ada pilihan pada kita. Sama ada kita nak buat tuntutan atau nak memberi kemaafan. Jadi bahagian yang ketiga, tuan-tuan ya, yang tiada berkaitan dalam lingkungan ikhtiar kita sama sekali, yang dikatakan musibah itu, tuan-tuan, tetapi kita mempunyai kita mempunyai ikhtiar yang lain dalam menghadapinya. Sebab itulah tuan-tuan, dalam hidup ini apabila Allah memberi kita satu-satu ujian yang kita tak sangka, yang bukan berpunca daripada kita, Allah nak tengok keupayaan kita dalam menggunakan stok amalan kita yang dah kita buat selama ini. Sejauh mana jangkauan kekuatan amalan ini mampu membawa diri kita menjadi orang yang sabar dan orang yang syukur. Kerana orang yang sabar tu pasti menang. Orang yang sabar itu pasti menang. Tuan-tuan ya, kerana orang yang sabar ini dia akan bertindak secara akal yang waras, dia akan bertindak mengikut hati yang damai, maka dia akan dapat membezakan mana kaca, mana permata. Sebab itulah kalau orang yang mengukir perkara-perkara yang halus tak sabar, kan, tidak sabar seseorang itu dalam membuat perkara-perkara berbentuk kesenian halus, maka penghasilannya tuan-tuan tak cantik. Kan, tapi kalau sekiranya seseorang itu sabar dengan ukiran yang halus, maka dia akan dapat menghasilkan pembuatan yang cermat, pembuatan yang berkualiti tinggi.
Jadi pada pagi ni kita nak tinjau satu kisah yang sangat hebat, tuan-tuan. Sama ada kita terdaya ke ataupun tidak, wallahu alam. Tapi kita nak tengok kisah ni berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di kalangan para sahabat baginda ridwanullah alaihim ajma'in, dalam keadaan yang benar kata Nabi, sebaik-baik kurun generasi ialah generasi sahabat. Dan kita nak tengok tentang keindahan Islam, akhlak yang tercerna daripada akidah dan syariat di zaman sahabat. Kalaupun kita katakan tak mampu nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana baginda itu maksum, kita tengok para sahabat, kita tengok tabi'in, kita tengok tabi'in, contoh-contoh peribadi unggul. Ya. Faqala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bikum fi ulumi fi daraini amin. Sayugialah hendaknya kita tidak akan melakukan perkara-perkara tersebut di atas. Malah hendaklah kita sentiasa redha dengan qada Allah Subhanahu wa ta'ala dan takdirnya. Dan takdirnya yang telah ditentu dalam suratan, pelaksanaannya itu dipanggil qada. Kan selalunya kita akan sebut qada dan qadar, ni tak? Pelaksanaan dan juga ketentuan. Qadar ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan setiap perkara dalam hidup kita ni ada qadar, ada dan takdirnya. Macam contohnya rezeki, tuan-tuan, Allah dah menentukan rezeki kita. Hari ini kita nak makan berapa banyak, apa yang nak dimakan, siapa yang kena makan. Semua dah tentu dah tu. Tuan-tuan berarti Allah. Kan tak boleh nak kita lebih. Sebab kalau Allah Subhanahu wa ta'ala membuka rezeki yang begitu luas, terbuka tanpa ketentuan, maka manusia itu akan melakukan kelampauan. Kan la baghaw fil ard, mereka akan melampau-lampau membuat kejahatan kan di muka atas muka bumi ini. Betul, tuan-tuan. Orang yang banyak duit, tuan-tuan, tak tahu apa nak buat, maka diedit muka dia. Betul, tuan-tuan. Kita ni barangkali tak edit muka, barangkali ialah kita tahu akidah macam mana ilmu, ataupun seseorang itu tak edit mukanya sebab duit tak ada, kos itu mahal. Kan? Tapi bagi orang yang banyak duit, macam-macam yang dibuat, tuan-tuan ya. Kalau badan dia tidak berbatik, dibatik-batikkan, ditatu dan sebagainya, tuan-tuan ya. Ini satu lambang kemegahan bagi orang tanda banyak harta. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan kadarnya, dan ada takdir yang ditetapkan secara sunnatullah. Yang ini kita kena belajar, kena berilmu supaya kita betul membuat pilihan. Tuan-tuan nanti Allah dah tentukan takdir bahawa api itu panas, air itu membasahkan. Kan itu takdirnya. Orang yang rajin, tuan-tuan, tentu akan mendapat kejayaan. Orang yang malas akan gagal, tuan-tuan. Orang yang beramal pasti berjaya, orang yang durhaka pasti sengsara. Itu dah menjadi satu sistem yang ditentukan. Jadi tuan-tuan dan puan mati Allah, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memuji dan menduga kita, Allah Subhanahu wa ta'ala nak tengok ayyukum ahsanu amalan. Kan? Sebab itu dalam konteks keluarga ada berlaku perselisihan ataupun kerenggangan atas isu-isu yang tertentu, salah faham ataupun perselisihan pendapat. Tuan-tuan nanti Allah, saya ingat lagi, tuan-tuan, kan ada satu hamba Allah, saya ingat tak tahu bila, tapi masa tu saya di pusat dakwah bertugas sebagai penolong pengarah pusat dakwah. Berlaku perceraian kerana nak membeli kereta kancil, satu nak warna putih, satu nak warna merah, tak salah. Cerai itu, tuan-tuan nanti Allah. Ya kan? Kerana apa pada masa itu? Dikuasai oleh marah, ego dan sebagainya. Jadi berlaku perceraian. Padahal kalau ikut-ikut kan akal fikiran, tuan-tuan, kalau mengalah untung, tuan-tuan. Ataupun beli 2 biji, satu putih, satu merah. Kan? Bila balik kampung pakai ada 2, kau naik merah dan naik putih. Sampai tu tak sampai.
Kalau nak fikirkan mudahlah, tetapi bagi orang yang dalam suasana diuji tu, tuan-tuan dia, pada ketika itu, masa itulah akalnya dah ke tepi, hatinya dah ke tepi. Yang ada pada ketika itu, tuan-tuan, adalah hembusan dan desakan motivasi daripada iblis dan syaitan, mendorong dia melakukan kesilapan demi kesilapan. Sebab itulah, tuan-tuan, dalam doa kita masa awal tahun, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ini diberikan perlindungan daripada diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan yang direjam. Baik. Dan bersikap sabar dan berkeadaan seperti biasa. Benar-benar sabar dan berkeadaan seperti biasa. Mana datangnya sabar ni? Datangnya sabar ni, tuan-tuan, daripada ilmu, daripada iman, daripada amal yang diaktifkan mengikut tuntutan dia. Ilmu, tuan-tuan, dibawa kepada keyakinan, kepercayaan, mendorong kepada tindakan dan amalan, baru menatijahkan sifat. Macam contohnya kita pada hari ni, tuan-tuan, alhamdulillah pada saat ni Allah bagi kita rezeki yang special ni, kan? Diberinya kita iman, diberinya kita ilmu dan kita amal, kita keluar ni tenang lah, tuan-tuan, berhati Allah, kan? Hutang memang banyak hutang, tapi tenang, berharap kepada bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita harus mempercayai bahawa anggota badan kita itu adalah sebagai pinjaman. Bila-bila masa boleh diambil balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai Allah itu sebagai pengurnianya. Bila-bila masa Allah boleh ambil, tuan-tuan. Lagikan nyawa Allah ambil, inginkan pula apa yang ada pada diri kita. Kadang-kadang ambilnya itu berproseskan sunnatullah. Mata tak berapa nampak, kan? Sebab dah faktor usia. Rambut dah bertukar menjadi putih sebab faktor dimamah usia. Apa lagi? Badan dah lemah, yang tegang dah jadi kocut, tinggal nak lisut ni lagi. Tuan-tuan, kalau dah lisut tu memang payahlah, kan? Jadi walau macam mana pun, dalam keadaan dulu muda, dalam keadaan dulu dewasa, dah matang tua, bawa kepada kebaikan, alhamdulillah, tuan-tuan. Tu yang sangat kita bersyukur ni, tuan-tuan. Dalam berusia emas ni, Allah Subhanahu Wa Taala pilih tuan-tuan menjadi tetamunya, maka tuan-tuan, kita juga akan disenaraikan sebagai tetamu syurganya. Itu yang kita minta tu, tuan-tuan, kan? Tetapi kalau kita sendiri tak nak meminta menjadi tetamu, macam mana? Tuan-tuan, ya, Allah bagi peluang peluangnya seluas-luasnya. Minta dapat, minta dapat. Tuan-tuan, ya. Jadi nak minta ni ada tempat minta. Nak minta ada cara minta. Nak minta ada SOP minta. Jadi Allah sudah sebut, dah Nabi dah tunjuk tempat yang paling special untuk memohon kepada Allah, tuan-tuan, ialah di masjid. Kan? Di masjid. Sebagai contoh yang hebat, kita semayang ni tak tahulah berapa peratus khusyuk, tak tahulah, tuan-tuan. Tapi bila kita minta khusyuk dengan berjamaah di masjid, walaupun kita ni, tuan-tuan, 99% cacat celanya. 1% barangkali kalau ada elok 1%, alhamdulillah. Tetapi oleh kerana kita ini minta secara berjamaah dalam solat kita, maka Allah sempurnakan walaupun kita ada kekurangan dan ada kesilapan. Jangan pula, tuan-tuan, bila kita keluar daripada kehidupan kita, daripada luar solat, kita tak bawa falsafah solat tu dalam kehidupan kita. Jadi bila kita diuji dengan sesuatu ujian, maka kita dudukkan cepat-cepat diri kita sampai dah, alamak, soalan dah sampai pun nak jawab, tuan-tuan mesti Allah, kan? Contohnya lah kita lah, tuan-tuan, kita kalau pergi ke satu-satu tempat, anak kita nak sesuatu lah, menangis-nangis tu, kan? Menangis-nangis, tuan-tuan, kalau ke rumah macam mana ke? Ataupun, tuan-tuan, dia pergi rumah apa ni, jemputan, kawan kita jemput kita,
Datang bawa anak kita tuan-tuan kan, tiba-tiba tuan-tuan dia singgung cawan, jatuh pecah. Kalau cawan tu jatuh pecah ke rumah kita, cawan tu pula baru seminggu tu beli dekat Ismail Group. Menyeberang laut beli tu paling sayang kali pertama pakai, gunakan dan tersinggung pecah. Agak-agak apa nasib anak kita tegak? Tuan-tuan. Ada tak kejap? Alhamdulillah ada joki kita. Ada tak agak Kalau saya Assalamualaikum tak ada. Tuan-tuan kan? Tapi kalau anak kita buat perkara tu tuan-tuan, dekat rumah orang, ada tak kita hamput dia macam kat rumah kita? Kan? Paling tidak siap balik siap. Kita dengan anak kita tunjuk muka kita tu, bahawa kita memang nak mencekik dia tu kan. Tuan-tuan kan? Sebab apa kita menahan marah kita tu? Sebab ada tetamu mati lah. Tambahan pula kita pakai macam itulah. Best betul lah kan? Macam lelaki budiman di akhir zaman lah pakai yang tu. Jadi itulah tuan-tuan. Cuba tengok orang tuan-tuan kan, personality dan karakter dia. Nak tengok karakter kita ni di rumah. Kalau nak tengok personality di tengah orang ramai. Tuan-tuan berhati Allah kan. Jadi itulah gambaran dia. Bayangkan tuan-tuan, bila kita diuji macam tu, yang menyaksikan kita adalah Allah. Allah tengok je. Allah memerhatikan kita. Malaikat menengok je. Kan? Sebab itu tuan-tuan, apabila kita diuji oleh Allah dan kita mampu bersabar, maka malaikat kita ni tuan-tuan mensyukuri kita. Dengan katanya, hebat kau baik katanya. Macam itulah agak kan. Hebat manusia ni. Tuan-tuan kan? Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala nak mempersaksikan tentang kehebatan manusia yang bersabar tu, ditanya kepada malaikat dia, supaya malaikat dia juga mempersaksikan kehebatan hamba-Nya dalam melakukan ibadah kepada Allah. Bukan Allah Subhanahu Wa Taala tak tahu, Allah Maha tahu. Tapi Allah tanya kepada malaikat, apa yang dibuat dek hamba aku tadi di saat kau tiba dan saat kau meninggalkan dia? Wahai Allah, sesungguhnya dia telah melakukan ketaatan dengan mendirikan salat dan bersujud serta memohon ampun kepadamu. Tuan-tuan, lalu Allah menyatakan, wahai malaikat, persaksikanlah bahawa aku mengampunkan semua dosa dia. Itu yang kita nak tuan-tuan berhati. Di atas sabar tu. Apatah lagi kalau kita menghadapi sesuatu yang sulit untuk kita lakukan ibadah, lagi banyak kita dapat. Tuan-tuan berhati Allah. Contohnya adalah mendirikan solat pada waktu tengah malam antara itulah, ataupun sebelum subuh. Tak semua orang boleh buat tuan-tuan. Orang yang boleh buat solat fardu ni belum tentu lagi mampu untuk solat, untuk tahajud. Belum tentu tuan-tuan. Hatta kita sendiri pun kalau dah biasa solat tahajud, belum tentu lagi konsisten setiap malam. Ataupun setiap malam belum tentu pada waktu yang kemuncak. Kita yang tokih-tokih ya, yang tokih-tokih ni mana yang ujung-ujung ya. Setengah jam sebelum subuh buat. Di waktu puncak tu buat tuan-tuan. Itulah. Jadi tuan-tuan, kalau kita tak bermuhasabah, maknanya tuan-tuan, kita tidak akan berubah. Sebab itulah bila kita sambut tahun baru hijrah ini, bermuhasabah. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an dan para sahabat pada ketika zaman dia sebagai khalifah tu telah meminta syura para sahabat, kita nak mulakan takwim kita ni bila? Sebab sekarang ni takwim tak ada ni. Hari bulan ada, tahun tak tahu lagi. Bila nak mula yang pertama ni? Zaman aku ke? Kan zaman aku katanya. Tuan-tuan kan? Jadi sahabat cari bila tahun nak mula ni? Masa tahun Nabi dilahirkan ke? Masa tahun Nabi menerima wahyu pertama ke? Kalaulah diambil tuan-tuan tahun memulakan tahun pertama, memulakan takwim itu pada saat wahyu diturunkan di Gua Hira, pada tahun tu mungkin takwim kita bukan takwim hijrah namanya. Mungkin takwim kita wahyu ke ataupun Quran ke.
tuan-tuan, ataupun Hira ke, cuma ambil sebenar-sebenar tahun berlaku tu. Tapi ulama tu, para sahabat bijak menyuluh tentang hikmah pengajaran yang besar, yang syarat dan muat dalam peristiwa itu untuk merupa wajahkan Islam itu bagaimana. Maka diambil sempena perpindahan Nabi SAW. Perpindahan dan hijrah, bukan pelarian tu. Tuan-tuan mati Allah. Jadi tuan-tuan ya, ini sabar. Sebab itulah kalau kita tengok perjuangan Nabi bukan perjuangan yang sentiasa dibentangkan dengan kapet merah, biru dan hijau sebagainya. Tetapi kebanyakannya itu tuan-tuan ialah kejayaan yang puncaknya itu dengan ranjau, dengan hebatlah tuan-tuan. Kalau kita nak tengok kisah hijrah saja tuan-tuan, lekor kita baca tu. Kalau kita terjunlah masuk dalam pengkisahan oleh para ulama tentang peristiwa hijrah tu, tak terbaik kita dah tuan-tuan, tak terbaik. Sebab itulah kalau kita berasa kita ni susah, saugik dah hidup, macam terfikir macam nak meninggal lah, tuan-tuan ketahuilah bahawa manusia yang paling dahsyat diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah kekasihnya. Sebab tu kalau kita ingin menjadi kekasih Allah, maka kita naklah menempuh ujian tu bersusah payah. Dia tak cukup dengan yang fardu-fardu ni saja. Dia perlu kepada yang sunat-sunat dan yang perkara-perkara adat yang diangkat menjadi ibadat. Sama juga macam kita tuan-tuan mesti Allah. Kalau sekiranya tuan-tuan anak kita tu memang menghormati kita, wajib dia tuan-tuan ya, buat yang wajib je. Anak kita tu tuan-tuan, menantu kita lah, dia buat yang wajib, hormat yang tu ya. Assalamualaikum mak, salam, itu hormat yang tu ya. Tak ada apa yang sunat, tak ada. Contohnya hadiah, tak ada bagi hadiah lah. Kalau bagi hadiah yang biasa-biasa je, balongan bagi dia tahu kita ada kencing manis, air tabu bagi contohnya kan. Apa lagi? Makanan-makanan. Tapi kalau sekiranya tuan-tuan dia bagi hadiah, kita nak benda tu, dia bagi hadiah. Katakanlah kita nakkan jubah tu cantik betul, jubah tu dan cermin tempat tengok agon 400, tak ada lado kan. Tapi tiba-tiba minggu depan dia balik bagi hadiah jubah kita tu. Ya tuan-tuan, ingat malam tu kita tidur berselimutkan jubah tu. Sebab bila nak siang lambik betul, siang nak pakai ni. Contohlah tuan-tuan, macam kita dulu lah, saya kecil-kecil lagi, bila dapat baju ayo tak sabar pagi siang tuan-tuan masya Allah. Tu dah kasih tak kita kepada orang yang membagi itu, kasih samalah ataupun malah lebih hebat daripada itu. Allah Subhanahu Wa Taala kasih kepada hamba-Nya kalau hamba-Nya itu melakukan kesyukuran dan sabar beribadah. Padahal kita tahu Allah tak berhajat dengan ibadah kita ni, tapi kitalah yang berhajat kepada ibadah kita tu sendiri. Besok bila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sebagai galang ganti untuk kita buktikan Allah Maha tahu, tapi kita nak mempersembahkan sebagai satu tanda bahawa kita mengesakan, mentauhidkan dan menghamba abdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus ataupun mesti mempercayai bahawa anggota badan kita itu adalah sebagai pinjaman, bila-bila masa boleh diambil balik oleh pengurnianya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita tengok satu kisah yang hebat ni tuan-tuan. Pernah diriwayatkan daripada Ummu Sulaim rahimahullah, katanya putraku telah meninggal dunia, manakala pada saat itu suamiku Abu Talha ketika itu sedang musafir, keluar bekerja. Tuan-tuan, itulah suami yang betul, berkeluar bekerja. Sebagai kata orang tua, sayangkan isteri, tinggalkan. Sayangkan anak, tangan-tangankan. Tu betul. Kan kalau tanya pengantin, gila daripada orang tua dulu tuan-tuan, sayangkan isteri, tinggalkan. Sayangkan anak, tangan-tangankan.
Artinya adalah sayangkan isteri, bekerjalah cari joki. Sayangkan anak, didiklah anak tu. Konsep itu tuan-tuan hati Allah. Jangan ditinggalkan. Lebih 4 bulan hijrah Qamariyah berturut-turut, berhak si isteri itu untuk mengadu ke mahkamah menuntut ta'liq dia. Tanya imam kan akad nikah, orang nikah tuan-tuan ya. Selepas dia akad nikah sah kata imam, maka terus baca ta'liq. Ingat tu Jamil? Cuba dah ulang balik, nak ingatkan semula. Kau tak daya lah kan. Tuan-tuan hati Allah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maka dia pun bekerja, pergi keluar. Sedangkan pada ketika itu tuan-tuan, anak-anaknya Abu Talhah ni, anak dia sakit dan dah meninggal pula. Maka kata Ummu Sulaim, maka saya pun berusahalah menutupi mayat jenazah dia, uruskan jenazah dia. Maksudnya tuan-tuan, dipakaikan dengan pakaian yang baik apa semua, tetapi pakaian tutup, seolah-olah anak dia tu tuan-tuan masih lagi hidup lah. Lalu aku pindahkan ke suatu sudut rumah jenazah ya. Jadi kita pun tuan-tuan hati Allah, kalau kita meninggal besok, adalah satu sudut letakkan jenazah kita memang selesa. Kalau orang dulu-dulu tuan-tuan, semua ditutup kan, bukan jenazah dia tutup cushion kau, TV lagi cepet tutup, gambar-gambar semua tutup tuan-tuan. Sekarang tak, tahu dodah macam tu ya tuan-tuan ya. Jadi kalau boleh, dulu orang tua dulu tuan-tuan, ada hikmah dia tu tuan. Kalau meninggal di hospital, kadang-kadang dah mandi di hospital kan, mandi di hospital siap tu, tahu ke masjid tuan-tuan ya, boleh, tak ada masalah tu. Tapi saya elok-eloknya bawa balik dulu tuan-tuan kan. Sebab ada kesedihan yang ditanggung oleh waris yang tak terungkap dengan kata-kata, tetapi boleh diturunkan kadar kesedihannya itu bila di rumah. Di masjid ni tak boleh tuan-tuan kan. Masjid ni ada adabnya apa semua kan. Di rumah tu nak agak apa sikit lah, bawa balik dulu. Bagilah kesempatan si arwah ni tadi balik rumah dia kan. Dia dah seminggu di hospital, tak balik. Sudah tahu ya. Kalau boleh dia bercakap, jadi kotor sehingga rumah hajab tak ada siapa nak bawa dia buat kereta macam tu tuan-tuan kan. Jadi bawa lah balik rumah. Jadi bukakanlah kain kafannya tu, tengoklah wajah dia, siapa-siapa nak tengok. Memang betul tuan-tuan, menguruskan jenazah ni kena cepet, tapi jangan terburu-buru kan. Sedangkan terburu-buru itu boleh membawa marah. Bukan terburu-buru tu daripada gesaan syaitan dan iblis tu yang jadi cepet marah tu tuan-tuan ya. Cepet tapi tak semesti, tak bermawa maksud terburu-buru, tergopoh-gapah dan tergesa-gesa. Jadi tuan-tuan, dia duduk satu sudut rumah ni, kata Ummu Sulaim. Kemudian Abu Talhah pun pulang sampai rumah. Maka kata Ummu Sulaim, saya segera menyambutnya serta menyiapkan makan malam. Anak dah meninggal, tapi suami balik disambutnya dengan penuh riang dan disiap makan malam. Macam kak, tak ada yo tak? Tuan-tuan, sekarang ada teknologi, belum sampai lagi dah kan. Kadang-kadang balik bang, balik pula balik tuan-tuan, baliklah tu. Pula macam anak dah tak ada, kita terus ya kan. Tuan-tuan betul Allah. Itu memang ialah perasaan macam tu, kita fahamlah tuan-tuan ya. Jadi disiap makan minum. Abu Talhah duduk makan. Suami tak tahu. Tuan-tuan ya. Jadi kita pula dalam konteks rumah tangga, apa-apa perkara kena bagi tahu. Kan? Bang, ya, boleh dah habis. Oh ya ke teh? Yalah teh. Apa lagi yang dah habis? Teh. Kasih sayang. Amboi katanya kan. Kan?
Boleh Nabi. Yalah, orang lepas asal kan ramai singgah. Kau nak beli barang apa? Jangan susah-susah. Jangan tanya-tanya. Diminta je basmati, terbalik betul gitu. Basmati kata. Itu abang yang mati gitu. Betul kan? Jadi body je lah barang. Beri tahu tu. Bang. Yo. Kita ni dah berusia. Saya tengok abang ni main handphone. Quran tak tengok. Tengoklah Quran. Tak ada salah main handphone tu dah. Tengoklah Al-Quran sekali-sekala. Yalah, terima kasih yo kau nasihatkan abang. Itu tentang Allah. Tapi nak cakap dengan suami ni kena pula nada yang betul. Jangan pula kita ongking lah. Main handphone. Besok meninggal besok bawa handphone tu sekali. Amboi. Itu kan. Ada orang makan nasi, kau makan piuk garang, tak dah belum. Kan makan duduk berdua pula. Duduk berdua. Ada macam tu. Tuan-tuan kan. Kalau dia pun apa bang minta masuk dia main handphone dia. Keluar daripada bilik tu. Bang main apa bang? Tengok ni parlimen ni ya kau. Dah kata bang dia dalam tidur. Kan? Aircon tu buka, pi sejuk pula. Abang tak ada katanya. Ya kau tu. Tu dah tentu. Cam ada macam tu kan. Dan tengok dalam bilik dia. Main handphone sampai ke ajal langsung tak payah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Talha pun duduk makan. Selesai ia makan, menyantap sampai dia menyantap makan, lalu dia apa khabar anak kita? Macam mana anak kita? Bagaimana anak kita? Maka apa Muslim jawab? Masya-Allah tuan-tuan kan. Dia jawab, alhamdulillah, sejak ia sakit ni tak pernah pula dia setanang malam ni katanya. Maknanya selalu tu ngengik-ngengik dia bang ya. Eloklah senyap ke dia tahu abang balik ke line clear tu. Contohlah tuan-tuan ya. Kemudian saya pun kata Muslim, kemudian pun saya pun menghiaskan diri saya dengan seindah-indah pakaian yang pernah saya indahkan pada diri saya, sehingga timbul perasaan mesra ataupun timbul perasaan mesra kepada saya. Perasaan Abu Talha tadi, gairah dia tengok isteri dia punya cantik tu, lalu ia pun bersatu dengan saya, lalu dia melakukan hubungan suami isteri malam tu, padahal anak meninggal. Macam tak baik sudah tuan-tuan. Tak baik dah. Kan? 2 minggu belum tentu baik. Kalau meninggal lah. Tuan-tuan. Yang ni macam mana tu bila saya baca dia tuan-tuan kan? Banyak kali tuan. Macam mana nak dapat macam ni ke? Macam tu tuan. Tak jamu saya baca tuan. Ulang kali tuan-tuan. Baru kita tahu. Hebat betul ya. Sesudah tu saya berkata kepada Abu Talha, dah sudah selesai semua dah tanah tu kan. Dia pun Muslim pun tanya ke Abu Talha, bang kata, heran sekali sikap jiran-jiran kita ni. Abu Talha pun tanya, kenapa? Mengapa? Lalu Muslim pun jawab, saya menjawab, mereka tu bang telah diberi pinjam suatu barang. Kemudian apabila tuan punya barang tu menagih balik barang tu supaya dipulangkan, mereka marah pula dan tak rela pula. Padahal dia pinjam tu, tuan minta, marahlah dia. Maka Abu Talha pun kata, sungguh tak baik perilaku mereka tu. Katanya, yalah, pinjam. Macam saya pinjam motor skuter Haji Hamid ya. Lepas tu dia datang minta. Saya marah pula Haji nak minta balik skuter Haji ni. Dah lama Ustaz, kata sehari, dia dah seminggu katanya. Marah. Betul ke saya marah? Dah tentulah orang tahu kisah tu. Pasal buruk laku tu Ustaz Zamir tu. Dah lah minjak sehari, seminggu, tahu benar tu. Macam itulah tuan-tuan ibaratnya. Ketika itu barulah saya terangkan. Bila Abu Talha kata macam tu, barulah Ummu Sulaim pun terangkan kepada Abu Talha
perut dah konyang, hati dah tenang, kan? Tuntutan naluri dah tertunai, dah bertanya pula, barulah dalam keadaan macam tu Ummu Sulaim pun menceritakan peristiwa yang berlaku atas dirinya, tu kan, yang sebenarnya, bagi tahu, terangkan kepada Abu Talhah dengan berkata, puteramu itu adalah pinjaman daripada Allah, bang. Anak kita tu adalah pinjaman Allah, bang. Dan sesungguhnya Allah telah mengambil semula pinjamannya itu. Mendengarkan demikian, Abu Talhah hanya mengucap, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwata illa billah. Kan? Kalau ada setengah orang pandai ni, apa nak cakap la haula wa la, katalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Tapi kita tak tahu, mungkin Abu Talhah cakap macam tu, tapi ini kisahnya. La haula wa la quwata illa billah. Tak ada daya upaya melainkan dengan Allah jua yang maha berkuasa dan maha daya. Esoknya, tuan-tuan, esoknya Abu Talhah pergi mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni kan diajar, bila kita sedih, jumpalah kawan-kawan kita yang boleh mendatangkan damai. Kan? Jangan sedih-sedih jumpa dengan orang yang berhutang dengan kita tak bayar-bayar. Jangan. Lagi rasa macam nak melingkup ada. Carilah. Kan? Jumpa Imam di Samsudin ko. Kan? Jumpa siapa lagi? Haji Amin ko. Jumpa cikgu-cikgu. Saya dalam ni tuan ramai guru-guru, pesara-pesara guru yang banyak pengalaman memahami manusia. Guru-guru pengetua ni ada ni tuan kan, yang memahami tingkah laku manusia bertahun-tahun dan tengok perangai anak kita sebiji macam perangai kita, tahu dia tu. Tuan-tuan kan? Jadi tuan-tuan nanti Allah, tanya lah dia, cikgu saya ni sedih dah cikgu, punca cina kan. Kadang-kadang benda tu ada kat kita, tapi bila diberi penegasan tu yang memancungkan hasutan iblis ni tadi. Tuan-tuan kan, hasutan iblis ni kita dah tengok, bila dia katakan kau banyak bersabar, orang lain lagi susah, sabar. Bila kata macam tu, habis pancung hasutan iblis tu. Itu yang iblis tension tu. Jumpa lah dia cikgunya, ayo betul, habis kita punya projek daripada semalam disebabkan watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Lalu Abu Talhah pergi jumpa Rasulullah SAW dan menceritakan segala peristiwa yang berlaku atas dirinya pada malam tadi. Maka baginda pun berdoa, ya Allah. Dia deh, tuan-tuan. Kan? Jumpa kawan-kawan yang baik, doa. Din, macam mana orang rumah sini Din? Kelak tuan-tuan. Hui, kalau cakap menyentap nyawa tu Din. Kadang-kadang sampai terkoncing-koncing tu, takut tu. Boleh rimau dia kau. Entahlah pun tak tahu betul. Tapi banyak rimau lah. Macam mana dalam handbag hui betul tu. Ya kau tak ada rimau, dan koping dua ya. Dia bawa koping-koping tu yang comel tu katanya. Jadi tuan-tuan, jumpa orang yang ni dapat kan berdoa dia tu. Kita pula tuan-tuan tengok orang susah, doa itu tuan-tuan. Walaupun orang tu melakukan maksiat, nampak kita orang tu melakukan maksiat, kita tahu dalam satu khabar membunuh orang ni, astagfirullahalazim, sampai hati kau budak kecil ni pun kau nak bunuh. Tuan-tuan kan, selalunya kita kau nak apa? Neraka lah tempat kau, betul tak? Tapi sebaliknya apa? Ya Allah, berilah rahmat tampun kepada hamba-Mu ini. Tuan-tuan kan, bila kita doakan orang macam tu tuan-tuan, dia melantun milik kita, Allah terima ampun kita. Sebab itulah tuan-tuan, satu guru saya tuan-tuan, dia ajar kan, masa dekat Samtas dulu, Sekolah Menengah Agama Tinggi Tengku Ampuan Jemaah Shah Alam. Saya belajar tuan-tuan, semua kat Selangor. Semua kat Selangor tuan-tuan ya. Takdir Allah. Jadi Ustaz Solehan kata, tuan-tuan, apabila kamu berdoa kawan-kawan kamu supaya berjaya, Allah akan mengutamakan kamu untuk memberi kejayaan.
Sebab tu tuan-tuan, ada satu doa yang hebat, banyak doa yang hebat. Antara doa yang hebat tuan-tuan, bila kita ni cepat Allah ampunkan dosa kita bila kita doa Allahumma fili muslimina wal muslimat. Tuan-tuan kan, bila doa tu kita kata, wahai Allah ampunkanlah, tuan-tuan ya, ampunkanlah seluruh umat Nabi Muhammad. Itu kalau kita hafal dalam bahasa Melayu. Tapi kalau kita tak hafal, baca dalam bahasa Arab, Allahumma fili muslimina wal muslimat. Macam itulah. Al-ahya minhum wal amwat. Tuan-tuan mesti Allah ya. Jadi Nabi SAW pun lalu berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah kedua suami isteri itu pada malam harinya. Yang meriwayatkan cerita ini berkata kemudiannya bahawa saya melihat 7 orang putera Abu Talhah daripada Ummu Sulaim, kesemuanya duduk di masjid membaca Al-Quran dengan cara menghafalnya. Menjadi para ulama anak-anak di semua. Doa daripada Nabi SAW berkat suami isteri ini. InsyaAllah tuan-tuan mesti Allah. Kan? Itu yang saya baca berulang-ulang kali kita ni. Macam mana saya boleh jadi seorang suami yang macam Abu Talhah, dan macam mana kita nak jadikan isteri kita macam Ummu Sulaim ni. Tapi percayalah tuan-tuan, kita sebagai seorang suami, kalaulah isteri kita tu nakal, pagah adik kita tu. Tapi kalau kita baik, insya-Allah isteri kita akan baik. Sebab Nabi dah kata orang perempuan tu tulang yang bengkok. Maknanya kalau kita lurus, dia lurus. Kalau kita bengkok, dia lagi pula terpeletok. Gitu. Tuan-tuan tengok. Jadi kalau kita mendoakan isteri kita akan doakan kita. Kan? Jadi kan ada satu nasyid kumpulan Mizat orang tu. Jikalau engkau ingin dikasihi, hendaklah engkau mengasihi. Maknanya kalau kita memberi, kita akan terima. Tuan-tuan puan hati Allah. Seterusnya, tidaklah dikira seorang itu terkeluar daripada batas kesabaran jika hatinya merasa pedih ketika ditimpa sesuatu musibah, ataupun ia akan mengalir air mata sedih itu. Untuk keterangan lanjut ni kita sambung minggu depan. Tuan-tuan, sebab jam dah berdoceh tadi. Jadi kita tunggu ke di sini. Mudah-mudahan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, bila sama-sama kita menyemarakkan rasa kasih dan sayang kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui selawat kitab Al-Barakatul Makkiyah fi Salawatin Nabawiyah, bermula daripada selawat yang 176 hingga ke selawat 200. Bagi tuan-tuan yang berminat untuk mendapat kitab selawat ni, ada saya bawa dalam kereta saya, tuan-tuan. Minat ya. Dia ada 2 naskah, mukadimah dan selawatnya, dengan harga RM30 Malaysia. Siapa yang berminat dah. Jadi tuan-tuan, marilah sama kita berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermula daripada selawat yang 176. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-harami sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-haris ala al-iman sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. اللهم صل وسلم على سيدنا الحسيب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الحفيظ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الحق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الحكيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.
اللهم صل وسلم على سيدنا الحليم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الحماد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا حمطايا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا حمياطا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا حميم عين سين قاف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الحفي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الحنيف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الحميد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا حاط صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا حامي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا حبنطا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا حكم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الحلاحل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا حنان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الحي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الحي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا خبير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا خطيب الأنبياء صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Duhai Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, menyaksikan keadaan kami pada waktu ini, ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri serta anak-anak kami, ya Allah. Jiran tetangga kami, adik-beradik, saudara mara kami, ahli qaryah masjid kami ini, ya Allah. Ampunkanlah dosa para pemimpin kami, ya Allah. Rahmatilah yang telah mulia undang kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah bantuan dan pertolongan untuk kami melakukan kebaikan dan melaksanakan ibadah kesyukuran dengan sebaik-baik dan sesungguh-sungguhnya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bukakanlah pintu rahmat rezekimu yang luas untuk kami, ya Allah. Seluas dan sebanyak segandanya, ya Allah.
dengan hidayahmu untuk kami menjadikan semua yang kami terima sebagai jambatan untuk kami titi untuk sampai ke syurga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.